Assalamualaikum dan salam seratku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Fokus berita malam ini, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Hee Chang Kee secara rasmi menyerahkan tugas beliau kepada Residen Bahagian Kuching, Datuk Sherina Hussaini. Hadir menyaksikan majlis ringkas penyerahan berkenaan ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di bangunan Baitul Makmur 2 pada Jumaat. Difahamkan Datuk Hee akan berpindah ke Jabatan Premier Sarawak yang berkuat kuasa 3 Januari 2023. Untuk rekod, beliau telah memegang jawatan berkenaan sejak tahun 2022. Datuk Hee telah berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Sarawak SCS sejak tahun 1992 bermula di Majlis Perbandaran Sibu. Sepanjang kerjayanya, beliau memegang pelbagai jawatan dalam Kerajaan Sarawak dan pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Majlis Perbandaran Sibu selama 5 tahun. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai Residen Daerah Sibu dan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak. Sementara itu, dalam majlis sama turut diadakan upacara serah tugas Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Nancy Jolhi kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Sukan Sarawak SSC Morshidi Frederick. Nancy Jolhi bakal berpindah ke Jabatan Muzium Sarawak JMS sebagai pengarah yang juga berkuat kuasa pada 3 Januari 2023. Beliau telah berkhidmat dalam SCS sejak tahun 1997 dan beliau telah bertugas bersama Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan selama 7 tahun. Datuk Seri Abdul Karim dalam pada itu menzahirkan ucapan terima kasih kepada kedua-duanya atas khidmat mereka selama ini. Turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat. Laporan seterusnya. Kepelbagaian kaum dan agama di Sarawak sangat unik apabila bukan sahaja meraihkan perayaan secara bersama tetapi juga mempunyai ahli-ahli keluarga yang berbilang kaum dan agama. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, suasana ini adalah perkara biasa di negeri ini di mana rakyatnya dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling bertolak ansur. Dan juga di Sarawak bukan sahaja pada kaum Melanau saja, ramai kaum kita yang mempunyai ahli keluarga ataupun saudara mara yang berbilang kaum dan berbilang agama. This is quite common in Sarawak. In one family, you said one family, they have Christian, they have Muslim, they have Buddhist, sometimes you have even Hindus in the family. Jadi ada penting bagi pemimpin-pemimpin kita faham ya, budaya kita di Malaysia di sini. Sarawak ini adalah berlainan. Jangan menganggap Sarawak ini seperti mereka di Semenanjung, tidak sama. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Krismas Persatuan Melanau Miri 2022 di Wisma Melanau Miri pada Khamis. Tegasnya lagi, inilah keunikan kaum yang ada di Sarawak di mana ia tidak dapat dilihat di negeri-negeri lain di Malaysia. Mengulas lanjut, Datuk Seri Lee memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa menitik beratkan perpaduan dan keharmonian kaum di negeri ini dalam memastikan masyarakat hidup aman selain berusaha meningkatkan ekonomi negeri. Sebab itulah kerajaan kita, Kerajaan Sarawak memang memberi perhatian berat ke atas perpaduan dan keharmonian, bukan saja antara kaum dan juga antara semua umat, semua daripada berbagai agama. Dan Premier kita juga baru ini juga mesej menegaskan Sarawak will never allow extremists. Masih perkembangan di Miri.
Rombongan Majlis Bandaraya Miri MBM yang diketuai Datuk Bandaraya Miri Pujut Adam Yi Siu Sang telah mengadakan tinjauan projek ke beberapa lokasi di bawah seliaan Jawatankuasa Tetap Infrastruktur Bandar pada Khamis. Ekoran musim tengkujuh yang sedang melanda, MBM mahu memastikan setiap projek menaik taraf sistem perparitan dapat disiapkan mengikut masa ditetapkan supaya tidak berlaku banjir kilat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut dan rombongan telah meninjau 3 projek naik taraf sistem perparitan di Jalan Piasau Utara 1A, kawasan Kampung Piasau Utara dan di Jalan Taman Piasau Edar Miri. Selain projek menaik taraf sistem perparitan, turut ditinjau laluan pejalan kaki di Jalan Taman Piasau Edar dan projek membaik pulih konkrit di Jalan G48 dan 9 di Krokop Miri bagi membolehkan pelebaran jalan raya. Kesemua projek ini terletak di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut. Dalam perkembangan berkaitan, Adam Yi berkata Majlis Bandaraya Miri MBM akan menubuhkan satu jawatankuasa khas projek pembinaan Miri Central Terminal Bas Miri baru di bawah Jawatankuasa Tetap Infrastruktur Bandar bagi menyelia pembinaannya. Katanya jawatankuasa ini akan melihat keperluan serta memastikan projek ini dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. So we have actually set up a monitoring committee for this project, and this monitoring committee is set up under the City Infrastructure Standing Committee, and the chairman for this monitoring committee will be Councillor Abdullah. And this committee will from now on, after this site visit, will conduct a monthly review meeting on the status, and if there is any delay, we want to know what are the measures to be taken to speed up the progress in order to make sure that the project will be completed and delivered on time. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di tapak projek pembinaan Terminal Bas Miri baru di Jalan Cahaya Lopeng Miri pada Khamis. Setakat ini, pembinaan projek tersebut telah mencapai sebanyak 50.45%, iaitu lewat 5% daripada jadual asal dengan kos pembinaannya sebanyak RM26 juta. Terminal Bas Miri baru ini akan menggantikan Terminal Bas Miri yang lama terletak di Jalan Padang Kerbau, Miri yang akan dijadikan sebagai wholesale market agro. Mengulas lanjut, Adam Yi memberitahu projek ini sangat penting kepada Miri kerana ia seiring dengan hasrat Kerajaan Sarawak yang mahukan perkhidmatan awam seperti ini memberi manfaat kepada pengguna. Now this project is very important for Miri because this Miri Central Bus Terminal will become the hub of this bus transportation services for Miri. As you know, our Sarawak government is also pushing for greater utilization of public transportation. Yeah, so this is one of the projects that will enhance the public to utilize more on public transportation. Sebelum ini, Majlis Pecah Tanah Projek Terminal Bas Miri telah disempurnakan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 15 November lepas. Perkembangan berikut pula. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menyuruh masyarakat untuk mengadaptasikan konsep 4M iaitu melihat, mendengar, memahami dan mematuhi dalam membantu usaha pihak bomba mencegah dan mengurangkan tragedi atau kemalangan yang tidak diingini berlaku. Pengarah JPBM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata ia bertujuan mewujudkan masyarakat dengan budaya yang selamat serta penglibatan inklusif bagi memastikan keselamatan dalam masyarakat tercapai bukan sahaja dari segi kebakaran malah merangkumi semua aspek keselamatan. Katanya langkah ini juga seiring dengan hasrat JBPM Sarawak dalam mengurangkan risiko kemalangan dan tragedi. Masyarakat melihat bomba ini sebagai rakan mereka, dan bila mereka dalam kesusahan mereka ingat bomba. Inilah bila kata sesuai dengan BOMBA, bila orang memerlu bantuan ada, maknanya we are ever ready. Dan kalau kita lihat skop perkhidmatan kita melangkaui kebiasaan.
contohnya jalan berminyak, kita bantu dan respon. Walaupun ada agensi lain yang bertanggungjawab, kes contoh buaya, kita turun padang. Bukan kita nak mengambil tugas jabatan lain, tetapi apa yang kita nak buktikan bahawa the government of the day, tak kiralah kita pakai baju biru ke, baju hijau ke, baju merah, kita serve the community. Beliau berkata demikian semasa sidang media sepedang Majlis Apresiasi tahun 2022 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak di Ibu Pejabat JBPM Sarawak pada Jumaat. Tambahnya, bagi tahun 2022, JBPM Sarawak telah menerima sebanyak 9,875 panggilan yang meliputi kebakaran, penyelamatan, tugas-tugas khas dan panggilan palsu, di mana ianya menunjukkan penurunan sebanyak 30% berbanding pada tahun 2021 iaitu sebanyak 14,053 panggilan. Kita cetak yang di negeri Sarawak ni melaporkan benda yang cukup positif, dan ini secara sedikit sebanyak membakar semangat kami bahawa apa yang kami sampaikan, apa yang kami buat mendapat pengiktirafan dari hati masyarakat melalui kacamata pemerintah tadilah. Dan juga rata-rata kita pergi di kawasan-kawasan pedalaman, masyarakat melihat bomba ini sebagai rakan mereka, dan bila mereka dalam kesusahan mereka ingat bomba. Inilah bila kata sesuai dengan BOMBA, yang memerlu bantuan anda. Maknanya we are ever ready. Dalam pada itu, Datuk Khairuddin sempat merakamkan ucapan tahniah kepada setiap pegawai di JBPM Sarawak atas pencapaian dan pengiktirafan yang telah diterima pada tahun 2022, antaranya pensijilan Eksa Anugerah Pencapaian 5 Bintang sempena sambutan Hari Inovasi JBPM 2022, Anugerah ketiga Balai Bomba dan Penyelamat Cemerlang yang diterima Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sarike, sijil penarafan Eksa dan pengiktirafan penilaian penarafan 5 Bintang, Pematuhan dan Accountability dalam Tadbir serta Anugerah Urus Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis sama turut menyaksikan pemakaian tanda pangkat kepada pegawai yang telah dinaikkan pangkat kepada Pegawai Bomba Tinggi 2 Ali Sahar yang ditugaskan sebagai Ketua BBP Kidurong dan Pegawai Bomba Tinggi 2 Michael Elias Begun Gumbai yang ditugaskan sebagai Ketua BBP Belaga, serta penyampaian sijil penghargaan kepada pihak media di atas sokongan terhadap JBPM. Selain itu, turut disampaikan anugerah tempat kerja selamat kepada beberapa buah premis bangunan kepada 7 premis meliputi kilang, pejabat, storan, hotel dan pusat membeli belah yang memenuhi kriteria pemilihan dengan memiliki Fire Certificate FC, memohon FC sebelum tamat tempoh, tiada permasalahan berkenaan dengan sistem operasi premis dalam tempoh 4 tahun, menjalankan pemeriksaan berkala dan memastikan sistem kebombaan di dalam premis dalam keadaan baik. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta, salam UKAS.